Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Ta'ala pada hari ini kita sambung pada ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad. Ini untuk menunjukkan madi qarib. Maknanya baru saja, just. Kalau kana itu maksudnya dah lama, jauh. Tapi qad ni baru. Qad nara kami melihat. Nara ni jamak mutakalim, kami melihat takalluba. Takallum maknanya mengarah, memaling atau memusingkan atau tumpuan. Takalluba ni mukhatib, fil mudharib mukhatib. Takalluba kamu memalingkan, wajha. Wajhun ini maksudnya wajah. Kita dalam bahasa kita pun wajah juga muka atau tumpuan kita. Wajhaka, wajah engkau, tumpuan engkau, iaitu engkau di sini iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi, pada, as-sama, pada langit. Fi sama ni kalau kita lihat memang fi sama macam dalam langit. Sebenarnya fi ini boleh bermaksud ila, ke arah langit. Fa, maka, lanuwalliyanna, pasti kami akan memalingkan. Ada takkid sini, lam ni, lam takkid. Kami pasti akan memalingkan engkau, iaitu Rasulullah SAW, kiblata, kiblah kita dah belajar sebelum ini, iaitu tumpuan, arah atau pedoman kita. Tarda, yang kamu reda, yang kamu sukai, yang kamu cintai, yang kamu inginkan. Atau razi, kita katakan radhiyallahu, Allah Ta'ala telah reda, gembira dengan mereka. Tardaha, kamu suka padanya, kamu ingin kepadanya. Fa, maka, wali maka akan mencondongkan. Wali ni, wala maksudnya tadi sama juga di sini, falan waliyannaka, ini fawalli. Walla ini maksudnya apa dia katakan, wallahul amru, maknanya dia, orang itu telah mencondongkan ke arah, mencondong ke arah. Jadi fawalla, maka mencondongkan wajhaka, sekali lagi sama juga di atas, wajhaka, wajah engkau atau tumpuan engkau, syatra, kan, syatra maknanya arah atau pada. Syatral masjid al-haram, jadi itu Masjid al-Haram, iaitu di Mekah, di Kaabah. Wa, dan haisu, di mana saja. Haisu ni di mana saja. Ma, apa-apa, kuntum, kamu itu, fawallu, kamu itu semua memalingkan. Tadi itu mukhatib, wahid mukhatib kepada Rasulullah. Di sini dia jadi jamak pula. Kenapa? Nanti saya akan terangkan. Ma kuntum fawallu, kamu memalingkan, wujuhakum. Wujuh maknanya jamak kepada wajhun tadi. Wajah-wajah kamu, syatra, ke arahnya. Nya tadi kembali kepada Masjidil Haram. Syatra tadi arah atau tumpuan. Wah, dan inna, sesungguhnya, allazina, orang-orang yang utu maknanya telah diberikan, ni majhul, fil mudhari majhul, mereka yang telah diberikan al-kitab itu al-kitab juga, la ya'lamuna, mereka memang mengetahui. Ada lam takkid di sini pun, la ya'lamuna, mereka pasti ketahui. Daripada akar kata alama, ilmu, la ya'lamuna, mereka mengetahui, mereka mempunyai ilmu.
anna sesungguhnya hu iaitu annahu sesungguhnya ia di sini kembali kepada kiblah tadi. Annahul haqqu sesungguhnya ini adalah hak, kebenaran. Hak maksudnya kebenaran, satu keyakinan yang pasti. Min dari Rabb. Kita dah belajar Tuhan, Tuhan yang mulia. Min Rabbihim daripada Tuhan mereka. Wa dan ma tidaklah Allah dan Allah tidaklah bi dengan ghafil isim fa'il tidak akan leka atau cuai amma dengan apa-apa ya'malun mereka lakukan. Ini jamak ghaib. Fi'il mudhari jamak ghaib. Amma ya'malun apa-apa yang mereka lakukan. Jadi terjemahannya yang mudah. Qad nara takalluba wajhika fis sama'i. Dan sesungguhnya kami telah melihat hati engkau atau tumpuan engkau itu berpaling ke arah langit. Nanti saya terangkan tafsir ringkas. Kenapa? Apa maksudnya di sini? Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Maka kami akan memaling engkau ke arah kiblat yang engkau sukai ke arahnya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami akan memalingkan wajah engkau ke arah Masjidil Haram. Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajah kamu itu ke arahnya. Wa innal ladzina utul kitaba dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab la ya'lamuna annal haqqu mir rabbihim. Mereka sesungguhnya mengetahui bahawa ini adalah perkara yang benar daripada Tuhan mereka. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dan Allah Ta'ala tidak leka, tidak cuai dengan apa-apa yang mereka lakukan. Jadi di sini qad nara takalluba wajhika fis sama'i. Ada pendapat yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melihat ke arah langit. Bila dia solat, kemudian dia sering melihat ke arah langit. Wajahnya ke sana kemari melihat ke langit. Itu ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Jadi ada juga pendapat mengatakan sebelum waktu ada perintah untuk memindahkan kiblah dari ke arah Baitul Maqdis ke arah Masjidil Haram, pada waktu itu Rasulullah SAW dikatakan melihat ke arah langit. Tetapi Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menyatakan bukanlah maksud Rasulullah SAW pandangan itu kiri kanan ke belakang ke depan memandang ke langit. Bukan seperti itu. Sebenarnya yang dimaksudkan sini maksudnya adalah pandangan beliau atau keinginan beliau. Di bawah pun terus diterangkan lagi keinginan tardaha apa yang dia ingin. Pandangan beliau sangat menyukai kiranya kiblah ibadat orang Islam itu mengarah kepada Baitullah di Masjidil Haram. Sebelum berhijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menghadap ke arah Baitullah dan sekaligus mengarah ke Baitul Maqdis. Tetapi bila sesudah berhijrah beliau tidak dapat melakukan seperti itu lagi kerana beliau mengarahkan ke arah Baitul Maqdis. Sebenarnya ini pun perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita dah belajar sebelum ni, bahawa mengarah kepada Baitul Maqdis pun sebenarnya adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma itu bukan perintah yang masuk dalam Al-Quran. Cuma ini perintah petunjuk saja, bersifat sementara. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyediakan satu yang kekal untuk Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW faham. Rasulullah SAW mempunyai firasat kerohanian yang sangat tinggi. Beliau yakin bahawa Kaabah yang dibina oleh bapa rohani iaitu Hazrat Ibrahim AS dengan anaknya Ismail AS dengan tujuan untuk orang-orang itikaf, tawaf, sujud dan rukuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau yakin bahawa tempat ini adalah tempat suci. Tetapi setelah dikotorkan dengan berhala-berhala berada di keliling Kaabah, maka Rasulullah SAW sangat sedih akan hal ini.
Dan daripada sejarah juga banyak nabi-nabi lahir daripada Bani Israel, iaitu yang berada di Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah SAW mengarahkan kiblahnya ke sana ataskan dia berdasarkan perintah Allah SWT. Tapi bukan perintah berdasarkan dalam bentuk Al-Quran, tapi perintah bentuk petunjuk saja yang mempunyai sifat sementara. Namun beliau tidak pernah berdoa. Dalam riwayat mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah berdoa supaya umat Islam ini kiblahnya ke arah Baitullah. Tapi beliau mempunyai keyakinan yang tinggi, mempunyai firasat yang sangat dalam bahawa suatu hari nanti pasti Kaabah ini akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantaran diri beliau daripada berhala-berhala, dan satu hari tempat ini pasti akan disucikan, dibersihkan daripada sembahan-sembahan berhala. Jadi umat Islam boleh dengan senang, dengan megah menghadapkan wajah mereka ke arah Baitullah. Dan Rasulullah SAW tidak pernah berdoa, tetapi sentiasa menunggu perintah daripada Allah SWT. Inilah yang maksudnya kad nara takalluba wajhika fis samai. Maka Rasulullah SAW selalu memandang, menunggu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dari mata dia ke sana kemari, bukan seperti itu. Macam kita juga kadang-kadang kita lihat ada satu kemajuan dan di sesebuah negara kita katakan dasar pandang ke timur atau dasar pandang ke barat. Bukannya maksud kita hari-hari kita pandang ke barat, tengok sana tengok sini, bukan. Maknanya kebaikan-kebaikan yang ada di barat, itu yang kita inginkan. Jadi di sinilah Rasulullah SAW inginkan kebaikan untuk Baitullah. Beliau bercita-cita supaya Baitullah ini dibersihkan daripada sembahan-sembahan berhala, daripada kekotoran yang onar yang ada di sekelilingnya, supaya kembali suci seperti tujuan maksud dibina oleh Hazrat Ibrahim AS dan Hazrat Ismail AS. Ini yang maksudnya qad nara takalluba wajhika fis samai. Kemudian falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ini dijelaskan bahawa kami pasti akan memalingkan kiblat engkau seperti engkau sukai. Maknanya Allah SWT faham, tahu, jauh ke dalam lubuk hati Rasulullah SAW ingin menghadapkan wajahnya ke arah Baitullah, di mana tempat orang haj, umrah, tawaf, rukuk, sa'i, Safa dan Marwah, dan beliau sangat menginginkan benda ini terjadi. Maka Allah SWT faham, mengerti hambanya yang dicintainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala tahu. Jadi Allah Taala katakan, kami pasti akan memalingkan wajah engkau ke arah apa yang kau sukai, iaitu ke arah Baitullah. Ini awal ini adalah satu gambaran benda ni pasti akan terjadi. Kemudian Allah Taala sempurnakan, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palingkanlah wajah engkau ke arah Masjidil Haram. Barulah ada perintah bahawa Rasulullah SAW perlu memalingkan wajahnya ke arah Masjidil Haram. Maka terjadilah bila ada perintah ni, barulah Rasulullah SAW dikatakan di Masjid Banu Salma itu, ketika dikatakan ketika solat Zuhur, ada yang katakan ketika solat Asar. Jadi Rasulullah SAW terus memalingkan wajahnya ke arah Baitullah. Dan ada juga riwayat mengatakan waktu tengah solat tu, bila pusing Rasulullah SAW berjalan ke depan, dan memang ada bahagian untuk kaum bapa dan kaum ibu, itu pun berubah. Bila Rasulullah SAW maju ke hadapan, ada riwayat mengatakan yang lain pun ikut sallallahu alaihi wasallam terus mengaju ke hadapan, yang kaum ibu pun beralih ke belakang. Ini juga ada riwayat mengatakan. Kemudian wahai summa kuntum fawallu wujuhakum syatrahu. Ini sirah jamak pula. Tadi tu satu kepada Rasulullah SAW, wahid. Sini sirah jamak pula. Wahai summa kuntum fawallu wujuhakum syatrahu. Dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajah kamu ke arahnya. Jadi perintah ini bukan saja untuk Rasulullah SAW, tapi Allah SWT berfirman kepada semua umat Islam. Tidak kiralah mereka berada di bandar mana,
di negeri mana atau di negara mana bahawa mereka perlu mempunyai kiblah menghadap ke Kaabah. Jadi perintah ini bukan saja berdasarkan di Madinah saja menghadapkan ke Kaabah, tetapi walaupun di luar Madinah kita berada di mana-mana pun Rasulullah SAW berada atau Islam berada, di mana pun mereka berada, mereka perlu wajah mereka itu dihadapkan ke arah Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab, mereka mengetahui sesungguhnya ini adalah benar daripada Tuhan mereka. Di sini digambarkan bagaimana orang-orang yang dikatakan utul kitab, orang-orang yang diberikan kitab, iaitu orang-orang Yahudi dengan Nasrani juga termasuk orang-orang Islam. Orang Islam pun ahli kitab juga. Jadi, tapi di sini lebih kita nak terangkan tentang bagaimana orang-orang Yahudi dengan Nasrani. Mereka tahu bahawa perintah untuk mengarahkan kiblat ini sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka tahu ada kebenaran di situ. Sebab mereka dah tahu ada nubuatan tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang adanya syariat baru pun. Tapi mereka sengaja menolaknya. Jadi kalau kita perhatikan dalam Bible atau Taurat, susah kita nak jumpakan banyak bukti mengenai Baitullah ini, mengenai Kaabah. Tetapi walau bagaimanapun ada beberapa yang kita boleh ambil. Sebagai contoh, dalam Deuteronomy bab 33 ayat 1 dan 2. Dia tulis di sini, now this is the blessing with which Moses the man of God blessed the children of Israel before his death. And he said, the Lord came from Sinai and down on them from Seir. He shone forth from Mount Paran. And he came with 10,000 of saints. From his right hand came a fiery law for them. Jadi di sini ada nubuatan sebelum Nabi Musa AS meninggal dunia, wafat. Jadi dia berkatakan bahawa Tuhan itu muncul di Sinai. Kemudian jelas di Seir. Kemudian memancar di Gunung Paran. Dan dia itu datang dengan 10 orang suci dan di tangannya ada api syariat. Jadi di sini ada nubuatan bahawa yang dikatakan from Sinai itu di mana tempatnya Nabi Musa AS menerima banyak wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita dah belajar sebelum ni. Kemudian down on them from Seir. Seir ini nubuatan bahawa untuk Mahdi ni itu Nabi Isa AS. Di tempat inilah, Seir inilah dikatakan tempat Nabi Isa AS telah menyampaikan khutbah. Iaitu di Palestin. Kemudian dikatakan lagi, he shone forth from Mount Paran. Dikatakan di Gunung Paran. Jadi Gunung Paran ini kalau kita lihat nubuatan ini, dia katakan datang juga dengan 10 orang suci dan di tangannya ada api syariat. Jadi kalau nubuatan ini untuk orang-orang Kristian tidak sesuai. Sebab apa? Kalau mereka dah mengatakan bahawa syariat itu laknat, apakah layak nubuatan ini untuk orang-orang Kristian? Apabila mereka mengatakan syariat itu merupakan satu laknat. Perlu Nabi Isa AS datang untuk mensucikan, untuk menghapuskan segala dosa manusia. Jadi tidak mungkin. Kemudian, bolehkah dikatakan untuk Nabi Isa AS? Kalau kita telusuri sejarah, Nabi Isa AS ditemani oleh 12 orang sahabat. Kemudian ada di antara mereka yang jadi murtad pun. Membuatkan kehidupan Nabi Isa AS menjadi sukar dan akhirnya dia terpaksa berhijrah. Tetapi kita lihat bagaimana nubuatan ini sempurna kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam peristiwa Fatah Mekah, Rasulullah SAW telah datang menakluk kota Mekah bersama dengan 10,000 orang sahabat yang taat setia.
berjuang bersama Rasulullah untuk memenangkan Islam di sana. Inilah nubuatan yang ada. Kemudian dikatakan ada api syariat di dalamnya. Jadi inilah yang dimasukkan sebenarnya wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Sebenarnya mereka ahli kitab ni mereka tahu bahawa akan lahir seorang nabi agung yang akan mempunyai syariat di tangannya. Mereka tahu. Kemudian apabila mereka melihat pula Islam berjaya menakluk Mekah dengan 10,000 orang sahabat, orang-orang suci, dan itu pun sempurna di hadapan mata mereka. Tetapi sengaja ramai di kalangan mereka tidak mahu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal mereka mengetahuinya. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah Taala tidak akan cuai atau leka dengan apa yang mereka lakukan. Dan penolakan mereka, pengingkaran mereka ini Allah SWT tidak akan leka, maknanya akan ada balasan, akan ada azab menanti buat mereka kerana mereka sengaja menolak kebenaran walaupun mereka telah melihatnya. Jadi mereka tahu bahawa sebenarnya mereka membangkang yang kita belajar sebelum ni, ayat sebelum ni, sayaqulu, sayaqulu sufahau minan nasi. Maka berkata orang-orang yang bodoh di kalangan manusia. Mereka membantah. Mereka membantah tentang perubahan kiblat tu. Kenapa perlu berubah kiblat? Mereka sengaja membantah. Dan kemudian ada pula orang-orang yang menuduh bahawa Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya ke arah Baitul Maqdis dengan niat untuk mengembirakan orang-orang Yahudi. Ini keluar daripada mulut orang-orang munafik ataupun daripada mulut orang-orang Yahudi yang jahat. Tetapi Rasulullah SAW bukan melakukan dengan niat seperti itu. Tetapi ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang berbentuk sementara. Kemudian datanglah perintah yang kekal ini. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka perlu menghadapkan wajah ke arah Masjidil Haram. Bila ada perintah ini yang kekal dan sampai ke hari kiamat dan untuk seluruh umat manusia, bukan saja di Arab, malah di mana saja umat manusia berada, di badan mana pun, di negeri mana pun, negara mana pun, mereka perlu menghadapkan wajah ke arah Baitul Haram dan ini kekal sampai hari kiamat. Ini yang termaktub di dalam Al-Quran. Jadi yang nakal yang sengaja membuat cerita itu, mereka sengaja tidak mengetahui atau sengaja, padahal mereka mengetahui bahawa ini adalah hak min rabbihim, perkara yang benar dari Allah Ta'ala. Bila mereka berbuat seperti itu, Allah Ta'ala beri amaran, wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah Ta'ala tidak akan leka dengan apa yang mereka lakukan, bahawa nanti ada azab menanti mereka. Ini pun kita dah belajar banyak bagaimana orang-orang Yahudi kemudian diperangi, kemudian dihalau, dibuang negeri, dan ada yang dihukum bunuh, dan itu semualah kita dah belajar sebelum ni. Jadi ada satu lagi yang ingin saya sampaikan di sini di dalam Yahya tentang arah kiblat ini. Ada nubuatan dia dalam John. Sebentar. John ayat 19-20. The woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet." Maksudnya seorang wanita berkata, saya telah menganggap Tuhan adalah sebagai seorang prophet. Dan dia mengatakan tentang cara dia arah kiblatnya. Our fathers worship on this mountain, and you said that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Jadi dia kata daripada bapa-bapa, daripada keturunan dia, mereka beribadah menghadapkan ke arah gunung itu. Tetapi kamu mengajarkan kami menghadap kepada Jerusalem, iaitu di Baitul Maqdis. Jadi sebenarnya dalam kelompok Yahudi pun, mereka dari segi arah kiblat pun berbeza. Ada yang menghadap kepada gunung, mengarah ke timur tu, dan ada juga yang menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi perempuan ini dia cuba tanyakan, kamu ajarkan menghadap Baitul Salam, tapi bapa-bapa kami dulu ajarkan menghadap ke gunung itu. Jadi sebenarnya benda itu mereka pun berselisih pendapat. Lalu
Nabi Isa alaihissalam menjawab, Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father." Dia Nabi Isa alaihissalam sendiri telah memberi nubuatan bahawa satu hari nanti akan datang, kamu tidak menghadapkan ke gunung itu dan kamu juga tidak menghadapkan ke arah Baitul Maqdis, Jerusalem. Jadi ini ada nubuatan bahawa kiblat nanti bila ada syariat baru datang, arah kiblat pun akan berubah. Bukan di gunung, bukan di Jerusalem, tetapi akan mengarah kepada Masjidil Haram yang kita belajar sekarang ini. Sebenarnya perpindahan arah kiblat ini pun dah ada nubuatannya di dalam John bab 4 ayat 19, 20, 21 tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang untuk hari ini dapat saya sampaikan. Sebab apa? Kalau saya masuk ayat seterusnya pun memang menarik tapi dia akan jadi panjang. Jadi saya simpan ini untuk pelajaran kita pada esok hari. Dan ini sangat menarik, kita akan belajar lagi. Hari ini kalau ada sesiapa ingin tambah atau siapa ingin tanyakan soalan, sangat dialu-alukan. Jazakumullah atas perhatian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.